Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu soalan daripada ruangan YouTube saya bertanya, kenapa Mahathir berdendam sangat dengan Anwar? Mungkin beliau tidak pernah mengetahui persengketaan antara Mahathir dan Anwar sudah bermula sejak tahun 1998 lagi. Tapi tak apalah, kita ulas dan kita beritahu kenapa Mahathir benci sangat dengan Anwar Ibrahim. Soalan ini bukan saja menarik, tetapi juga membuka bab panjang dalam sejarah politik Malaysia, penuh dengan pengkhianatan, pergelutan kuasa dan dendam politik yang tak pernah padam. Berikut adalah punca utama kenapa Mahathir begitu bermasalah dengan Anwar Ibrahim. Pertama, takhta Perdana Menteri siapa waris sebenar. Pada era tahun 1990-an, Anwar Ibrahim dilihat sebagai anak emas politik Mahathir, timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan bakal pengganti. Tapi, apabila pengaruh Anwar semakin kuat, Mahathir merasa tergugat. Beliau mula melihat Anwar bukan sebagai pewaris tapi pesaing. Mahathir tidak mahu digantikan oleh seseorang yang lebih popular daripadanya. Kedua, kerana pemecatan dan reformasi 1998. Kemuncak permusuhan meletup pada tahun 1998. Mahathir memecat Anwar dan menuduhnya dengan pelbagai dakwaan moral dan salah guna kuasa. Satu langkah yang mengejutkan seluruh negara. Anwar dipukul dalam lokap. Mahathir dikritik antarabangsa kerana authoritarian. Seterusnya muncul gerakan reformasi yang menjadi tapak kebangkitan Anwar. Sejak hari itu, dendam dua hala bermula. Mahathir buang Anwar, Anwar bangkit lawan Mahathir. Sebelum kita teruskan ulasan panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Saudara, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada sebarang jenis masalah kesehatan kerana imun badan kita yang bodoh, lemah dan tidak mampu melawan daripada dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana oleh terapi imun ini, imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana melawan daripada dalam, lalu menghancurkan akar penyakit yang bertapak di dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan halal. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon saya yang tertera. Jangan tangguh-tangguh lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik lagi ialah sejak dua dendam ini bermula, Mahathir tak henti-henti mengganggu Anwar. Anwar, 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 kata beliau. Ketiga, bersatu sementara tapi saling curiga. Pada tahun 2018, Mahathir dan Anwar berdamai sementara untuk menjatuhkan Najib Razak. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang ketujuh dan dijanjikan akan menyerahkan kuasa kepada Anwar. Namun demikian, Mahathir berundur tanpa menyerah kuasa, menyebabkan Pakatan Harapan tumbang. Sekali lagi, Anwar ditikam dari belakang. Mahathir tidak pernah rela menyerahkan kuasa kepada Anwar, walau apapun janji di atas kertas. Keempat, Mahathir tidak suka orang lawan dia. Yang ini paling tepat, yang ini paling ketara. Mahathir mempunyai sejarah panjang bermusuh dengan sesiapa yang menentangnya. Antara nama-nama yang pernah bermusuh menentang Mahathir ialah Musa Hitam, Kuli, Ghaffar Baba dan Anwar adalah antara mangsanya. Dalam dunia Mahathir, hanya dua jenis orang yang tunduk padanya atau yang perlu dijatuhkan. Kelima, Anwar masih bertahan. Itu yang menyakitkan Mahathir. Walaupun diserang, dipenjara, dihina, Anwar masih berdiri hari ini sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Bagi Mahathir, itu adalah satu kekalahan pribadi. Anwar telah membuktikan bahawa dia boleh menang tanpa bergantung pada Mahathir. Ringkasnya, kenapa Mahathir benci Anwar? Kerana Anwar adalah satu-satunya orang yang pernah mencabar, menggugat dan akhirnya mengatasi pengaruh Mahathir dalam satu gelanggang yang Mahathir anggap miliknya sendiri. Saudara, apa yang lebih penting sekarang ini ialah Mahathir mungkin berasa takut terhadap beberapa perkara yang mungkin ada dalam pengetahuan Anwar. Rahsia besar yang mungkin dalam genggaman Anwar yang pada bila-bila masa kalau didedahkan sepenuhnya mungkin akan menjatuhkan reputasi dan legasi Mahathir. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah sikap pembangkang yang tak habis-habis nak tumbangkan kerajaan. Tak habis-habis nak mengambil kuasa. Agong dah bertitah dan beritahu. Kalau nak berpolitik, tunggu sampai pilihan raya. Tapi inilah sikap. Mereka makin takut. Mereka makin mahu supaya Anwar Ibrahim turun daripada jawatan Perdana Menteri dan juga bubar parlimen, bubar kabinet. Tapi tak apalah, itulah hak mereka. Tapi yang kita sungguh-sungguh tunggu ialah usul undi tak percaya pada Anwar bergantung keputusan speaker, kata Hamzah Zainuddin. Yang ini betul kita tunggu. Kita nak tengok siapa yang kena malu. Adakah Anwar yang akan malu ataupun Perikatan Nasional yang akan malu? Berapa ramai yang akan menyokong Perikatan Nasional dalam undi tidak percaya? Tapi selepas ini, janjilah, selepas ini kalau anda masih kalah dalam undi tidak percaya itu, jangan lagi cuba-cuba nak mahu buat undi tak percaya. Nanti malu bertimpa-timpa, lebih memalukan. Usul undi tidak percaya pada Anwar bergantung pada speaker, kata Hamzah Zainuddin. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim bergantung kepada keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berhubung satu lagi usul yang dikemukakan terhadap ahli Parlimen Tambun itu. Bercakap kepada pemberita di Parlimen, Hamzah menyentuh usul yang dikemukakan oleh Ketua WIP Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan pada 24 Julai lalu bagi merujuk Anwar ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen berhubung kenyataannya mengenai Dr. Mahathir Mohamad dan isu Pulau Batu Putih. Bila kita nak buat sesuatu, kita dah ada step dia. Pertama, kita dah buat untuk bawa YB Adun Tambun ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Kita nak tengok apa speaker punya respon. Lepas tu baru kita bawa satu lagi. Tak boleh kita melangkaui ini sebab kita nak buat itu dulu, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya bukannya mereka sungguh-sungguh pun nak bawa usul undi percaya. Mereka putar sini, putar sana, barulah kononnya nak buat. Okeylah. Sebelum itu saya kenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah dan bodoh. Apabila imun badan kita lemah, kita mudah kena penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, kita sukar sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita terlalu lemah, kita juga kena penyakit-penyakit yang teruk. Tapi dengan imun badan kita yang kuat, dipertahankan dan diajar dan dididik menjadi kuat dan bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, ini produk yang diluluskan KKM, halal dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia juga. Saudara-saudara sekalian, apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Hamzah Zainuddin ialah rupa-rupanya belum pun membuat usul tidak percaya. Beliau hanya putar sini putar sana. Dia kata kalau Anwar Ibrahim boleh dibawa ke jawatan kuasa hak, itu barulah mereka mahu buat usul. Lebih kurang macam itulah yang saya faham. Bulan lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehari selepas pemilihan turun Anwar dihadiri lebih
25.000 peserta konon mencabar Hamzah supaya membawa usul tidak percaya di Dewan Rakyat. Cabaran itu dibuat sebagai respon kepada ucapan Hamzah dalam perhimpunan tersebut yang dilapor berkata, "Tak apa, tunggulah, kita akan lakukan nanti. Takkan kita nak sebut bila akan hantar usul berkenan," kata beliau. Terdahulu, Johari dalam Dewan Rakyat hari ini mempengerusikan sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-13 di mana dia menerima pertanyaan mengenai beberapa usul yang belum diputuskannya. Antaranya, Taqiyuddin yang bertanya usul yang dikemukakan terhadap Anwar pada 24 Julai lalu, yang kemudian dijawab Johari bahawa perkara itu masih dalam siasatan. Memandangkan ahli Parlimen Kota Melaka bangkitkan usul, saya pun ada usul, Tan Sri Johari. Dah terima 24 Julai usul saya untuk hadapkan Tambun Kejawatan Kuasa Hak dan Kebebasan berhubung statement berkaitan RCI Batu Putih, kata ahli Parlimen Kota Baru itu. Johari kemudian berkata siasatan sedang berjalan panjang. Menjawab pertanyaan ahli Parlimen Hulu Terengganu bilakah perkara itu akan diketahui, Johari sambil tersenyum berkata, "Jangan persoalkan keikhlasan saya." Dalam usulnya, Taqiyuddin merujuk kenyataan Anwar dalam Dewan Rakyat pada 22 Julai bahawa Kabinet memutuskan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap Mahathir berhubung isu Batu Putih kerana faktor usia, walaupun mengakui bekas Perdana Menteri itu bersalah. Taqiyuddin mendakwa kenyataan Anwar itu mengelirukan Dewan kerana kuasa untuk memulakan dan menggugurkan pertuduhan terhadap individu terletak pada peguam negara dan bukan Perdana Menteri. Wow. Jadi, sejauh mana Perikatan Nasional berani membawa usul tidak percaya, kita tengoklah nanti. Bye-bye.